بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Kita sama-sama terbuka majlis pertemuan jemaah kita pada pagi Ahad pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ثم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sekali lagi pada pagi 8 Rejab pada pagi ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan, peluang dan ruang untuk kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu kuliah subuh pada pagi ini. Itu masih lagi dengan kitab Ziarah ke Alam Barzakh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung yang tempat berhenti semalam itu pada muka surat 34 atas sekali. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Sa'id bin Mansur menuturkan bahawa Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, nasihat yang baik, kelengahan yang cepat, cukuplah kematian itu sebagai penasihat dan cukuplah masa itu sebagai pemisah. Hari ini berada di dalam rumah dan esok sudah berada di dalam kubur. Masih lagi dalam tajuk besarnya mengingat mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apa kata sahabat Nabi Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu? Nasihat yang baik, kelengahan yang cepat, cukuplah dia kata, memadailah dengan kematian itu sebagai penasihat. Cukup dia kata hanya dengan kematian itu sebagai penasihat bagi orang-orang yang lain. Dan cukuplah masa itu sebagai pemisah. Sampai masa berpisahlah kita dengan segala perkara-perkara yang kita sayang atas dunia ini. Sampai masa kita akan berpisah dengan ahli keluarga. Sampai masa kita akan berpisah dengan harta benda yang kita cari. Sampai masa kita akan berpisah dengan apa yang kita sayang selama. Cuma hari ini belum sampai masa lagi. Hari ini kata Abu Darda, kita berada di dalam rumah. Pagi ini kita berada di dalam masjid. Mungkin tengah hari kalau kita berada di rumah mayat, kita tak tahu. Mungkin kita berada dalam peti mayat. Mungkin kita tak berada di atas katil, tutup di depan muka. Cuba tengok, ada orang mati yang orang buka muka? Tak ada, semua tutup muka. Padahal waris kita tu, mak kita, ayah kita, bila mati ditutup depan muka. Jadi kalau masa hayat, masa hidup tak pernah nak tutup-tutup rambut, aurat terbuka tak pernah nak tutup, sampai masa besok akan ditutup juga oleh orang. Masa hidupnya dia pakai baju kepak kelawar, dia pergi melikan kedai mak tani contoh. Sampai masa besok akan dibungkus dengan 5 lapisan kain kapan kalau perempuan. Sampai masa aurat kita akan ditutup.
dan esok sudah berada di dalam kubur. Macam kita lah, ya. Pagi ni contoh kita berada di Jagat Seliman, pukul 1 garang flight kita ke Makkah Al-Mukarramah airport, ya, Jeddah. Malam garang kita dah berada di Makkah. Macam tu lah. Pagi ni kita berada di dunia, mungkin tengah hari, mungkin malam garang kita berada di alam barzakh. Kita tak tahu. Ni pesanan Abu Darda. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahawa Raja Ibnu Haywah mengatakan, tidaklah seorang hamba banyak mengingat kematian, melainkan dia meninggalkan kesenangan dan kedengkian. Kata Raja Ibnu Haywah, tidaklah seorang hamba. Siapa dia? Kita. Binatang tak kena, pokok doyan, rambutan tak kena, kita hamba kepada Allah. Ustaz, saya ketua kampung, jangan hamba lah tu. Nabi SAW juga disebut dengan hamba Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu Rasulullah, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebaik-baik kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan, juga disebut dengan hamba. Kita lebih lagi lah. Kita dah lah memang hamba Allah, pergi kerja hamba lagi. Gitu. Tidaklah seorang hamba banyak mengingat kematian, melainkan dia meninggalkan kesenangan. Bukan senang. Pagi ni kita ni hamba lah. Sebab apa? Kita meninggalkan kesenangan. Nak keluar daripada gebor pagi ni bukan senang. Sejuk. Nak kena air, nak mandi pula. Ada yang mandi sunat, ada yang mandi wajib, macam. Bukan senang. Kesenangan. Nak meninggalkan kata tilam bono, tilam kowe, macam-macam jenis tilam hari ni. Kalau tidur sakit belakang kita tak tahu kita. Tilam ni boleh menurunkan tulang belakang. Oh, tengok dia punya promote dia. Beli tak? Duit banyak simpan buat apa? Kita sakit-sakit pinggang, beli tilam kowe ni contoh. Ya. Tak nak tilam kowe, beli tilam amway. Boleh bayar 6 kalian solat. Pakai kad kredit pun boleh. Beli. Yang untuk kita. Ni tidur juga dah, tilam yang melengkung tengah. Duit banyak. Ada sebab kita jenis gitu. Dia cari kerja sampai ke malam kerja, tapi tak raikan, tak reward diri. Kita kena hargai diri kita. Sesekali buat lah gitu. Selimut tu, ya. Kalau diangkat, dibentangkan selimut itu macam cantik lagi lah. Pelarian plastik punya selimut, dengan berlubang, apa semua. Beli komputer, ya, yang berapa ringgit sangat, RM50. Kalau tidak, tunggu lagi, ya. Ramadan tahun ni, ya. Pengurusi nak bagi lagi 2 biji seorang. Toto. Baru sedap tidur, ya. Maknanya kita reward, kita hargai diri kita. Dan hamba itu juga, ya, bila mana dia mengingatkan kematian, dia meninggalkan kedengkian. Tak boleh, ya. Dengki-dengki ni benda yang tak nampak, dia duduk dalam. Nampak baik tapi dengki dengan orang. Benda ini akan memakan kita punya kebaikan, ya. Umpama, dia pepatah Arab sebut, umpama kayu api, dia bara api yang memakan kayu. Kan dia sikit-sikit lama-lama habis seketul kayu tu. Itulah digambarkan dia hasad dengki. Hasad tu lah. Arab sebut hasad, Melayu sebut dengki. Jadi kita pulut belaka Arab Melayu, hasad dengki. Bukan orang Melayu mana-mana pun, ya. Ada dia perkara. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf dan Ahmad dalam kitab Az-Zuhdi menuturkan bahawa Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang paling banyak mengingat kematian,
pasti akan sedikit kedengkiannya dan sedikit pula kegembiraannya. Ini sama dengan pesanan yang tadi. Bila mana seseorang itu banyak mengingat kematian, dia kuranglah, mana sedikitlah kedengkiannya, sebab dia tahu dengan sifat kedengkian, sifat mazmumah dia itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dan sedikit pula kegembiraan. Munyuk je. Apa tak munyuk? Cuba tengok orang yang sakit tu. Kalau doktor tabur makcik 6 bulan je lagi, teruk dah muka. Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abi Dunya dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imam meriwayatkan hadis daripada Rabi' Ibnu Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cukuplah kematian itu mendorong orang bersikap zuhud di dunia dan merindukan akhirat. Ini kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, cukuplah kematian itu mendorong, membawa seseorang itu bersikap zuhud. Dia tahu dia akan mati, maknanya dia cari dunia ini setakat untuk kehidupan. Maknanya dia tak ambil hak orang, dia tak anjak batu sepadan orang. Bahaya, jenuh kita kalau duduk dengan orang opini. Sepadan pula, kalau sepadan tanah kita. Kita bayu asal, kita tak tahu kenapa dia kecil tanah. Rupanya dia anjak batu sepadan, kan? Kita anjak besar ini, dapatnya besar ini tahu apa je. Mati kita, siapa pun tak tahu, anak bini pun tak tahu. Teruk kita kena impit dalam kubur. Antara azab yang disebutkan di dalam lubang kubur, bila mana kubur itu menyeksa si mayat, dia akan menyempitkan lubangnya, maka akan berselisih tulang rusuk. Rusuk kita ni dia akan gitu. Memang tak percaya kan, kita cari sahur seekor, letak panggil sini, curi dia beli, dapat kita. Ini kan pula lubang kubur. Kita meraung, kita menjerit dalam tu, tak ada siapa pendengar. Abang bakar dia datang dengan mamutan, tak kubur, tak dengar. Ini alam lain, alam barzakh. Betul, tak ada faedah kita buat benda-benda. Ada setengah orang yang bahaya. Dan juga kematian tadi kata Rasulullah, dia akan mendatangkan kerinduan kepada akhirat. Orang yang rindukan akhirat, rindukan Allah Ta'ala, dia akan selalu mengingati kematian. Bukan makna